Tun M akui tewas, salahkan Najib sebagai punca. Mahu Parlimen bubar? Ini jawapan Anwar Musa. Amanah dakwah, Tun M akan kembali bersama Pakatan Harapan. Mujidin minta maaf, mahu Tun M sokong kerajaannya. Usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri tidak akan berjaya lagi kerana Muhyiddin Yassin telah berjaya mengukuhkan kedudukannya, kata Mahathir Mohamad. Dalam wawancara dengan Sinar Harian yang disiarkan, bekas Perdana Menteri itu percaya kerajaan baru Perikatan Nasional mampu berkuasa sehingga pilihan raya umum akan datang. Boleh bertahan sampai PRU. Sekarang ini, bila dia Muhyiddin jadi kerajaan, dia dapat bagi gula-gula kepada banyak orang. Saya dapati beberapa orang yang menjadi penyokong saya sekarang ini dilantik menjadi menteri. Maka mereka berpindah ke sebelah sana, katanya. Mahathir berkata, sokongan 114 kerusi padanya sebelum ini semakin kurang kerana dia, Muhyiddin, sudah ambil orang saya. Kita dahulu mempunyai kelebihan sebanyak 114 kerusi, tetapi sekarang ini jumlah itu makin kurang. Jadi dalam Dewan Rakyat, kita hendak bawa usul tidak percaya pun tidak mungkin berjaya, katanya lagi. Memanglah, bila dia tawarkan jadi menteri, susah bagi orang nak tolak. Saya tidak boleh tawarkan apa-apa pun. Berlangsung selama 80 minit. Wawancara itu ialah temu bual pertama Dr. Mahathir dengan organisasi media selepas meletakkan jawatan secara mengejut pada 24 Februari. Ia diadakan di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya. Sementara itu, Mahathir turut berharap agar Muhyiddin meneruskan dasar-dasar kerajaan lama. Saya minta kalau boleh, Kabinet jangan gugurkan dasar-dasar yang baik yang telah kita adakan. Umpamanya Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Itu satu dasar yang baik dan orang yang mencipta dasar itu juga ada dalam Kabinet. Jangan gugurkan, beliau dipetik sebagai berkata. Pada masa yang sama, bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad terus menyalahkan pendahulunya Najib Razak. Kali ini susulan kejatuhan Pakatan Harapan melalui pembentukan blok baru politik tanah air. Ketika ditanya berkaitan konspirasi itu, Mahathir berkata ia berpunca daripada perbuatan Najib. Yang betul-betul berkonspirasi ialah Najib, kata Mahathir dalam wawancara dengan Sinar Harian di Putrajaya. Apabila dia kalah, maka dia dapat idea kalau dia boleh tubuh satu kerajaan Melayu Islam, maka dia akan dapat lebih sokongan orang Melayu dan dia akan menang. Pakatan Harapan tumbang susulan pembentukan blok baru politik antara Bersatu, UMNO, PAS dan GPS. Sementara itu, Mahathir berkata Najib dan PAS menekankan naratif Melayu Islam dan cuba mendapatkan sokongan Bersatu untuk menubuhkan kerajaan. Kita kena singkirkan DAP, jadi kita kena bekerjasama dengan UMNO. Jadi tiba-tiba orang yang kalah dianggap menang, manakala orang yang menang dikatakan kalah. Ini sebenarnya konspirasi siapa? Adakah saya? Apa sebab saya perlu melakukan konspirasi kerana saya sudah menjadi Perdana Menteri? Saya ingat saya jadi Perdana Menteri. Bila sampai masanya saya akan letakkan jawatan dan itu tidak menjadi masalah, beliau dipetik sebagai berkata. Mahathir juga mendakwa Najib mahu mendapatkan kembali kuasa dengan secepat mungkin kerana tidak lama lagi keputusan perbicaraan akan diumumkan dan beliau mungkin dihukum. Jadi itulah konspirasi mereka. Macam mana nak jadi kerajaan setelah kalah dengan meyakinkan ahli-ahli Bersatu untuk menyokongnya dan keluar daripada parti Pakatan Harapan sehingga Pakatan Harapan jatuh. Sekarang ini mereka dah menang, katanya lagi. Itulah masalah kita ni. Boleh tak sabar-sabar sikit? Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa memberi penjelasan mengenai ciapannya yang menyarankan agar Parlimen dibubarkan untuk membuka jalan kepada pilihan raya umum diadakan. Menurut Anwar, apa yang dimaksudkannya dengan harapan untuk pintu depan dibuka segera dan Parlimen dibubarkan itu bukanlah dalam waktu terdekat. Malah katanya, ciapan tersebut merupakan respons kepada segelintir pihak yang mahu agar Parlimen dibubarkan sebelum Perikatan Nasional selesai memerintah dan ingin mengemukakan undi tidak percaya kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Itu adalah respons saya kepada orang yang sekarang ini baru nak cakap soal bubar Parlimen, buat undi tidak percaya dalam Parlimen. Kita kena utamakan rakyat. Jadi, kita kena berikan peluang kepada Perdana Menteri dan Kabinet untuk melaksanakan tanggungjawab. Kita tak akan lari mana-mana. Kita akan kembali kepada rakyat juga, katanya ketika ditemui di pejabatnya di Putrajaya. Terdahulu, Anwar menarik perhatian ramai apabila menyebut soal pembubaran Parlimen hanya 2 hari selepas beliau mengangkat sumpah menjadi menteri. Sebelum ini, ahli Parlimen ketereh itu juga menciap sesuatu yang dianggap menyatakan rasa kecewanya terhadap urusan pembentukan Kabinet.
Untuk rekod, Muhyiddin tidak melantik Presiden UMNO Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke mana-mana portfolio. Pada masa sama, Ahmad Zahid sedang dibicarakan dengan 47 tuduhan rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Anwar ialah Setiausaha Agung UMNO yang dilantik Ahmad Zahid bagi menggantikan anggota Parlimen Putrajaya Tengku Adnan Tengku Mansur yang turut sedang dibicarakan atas tuduhan rasuah. Setelah kerosakan yang ditinggalkan Pakatan Harapan diuruskan dan wabak COVID-19 reda, kita harap pintu depan segera dibuka dengan Parlimen dibubarkan seperti mana dari awal dimahukan oleh Muafakat Nasional. Kita serah pada rakyat sejauh mana rakyat mahu geng bersama DAP ini, siapnya di Twitter. Kata Anwar, Kerajaan Perikatan Nasional akan menyerahkan kepada rakyat untuk menentukan mandat seterusnya melalui pilihan raya umum apabila tiba waktunya. Itu saya kata. Kita harap dapat perbetulkan segala apa yang ditinggalkan Pakatan Harapan, selesaikan masalah besar negara dan isu COVID-19. Lepas itu kita kenalah kembali ke rakyat setelah tiba waktunya untuk pilihan raya kembali, katanya lagi. Amanah membayangkan Dr. Mahathir Mohamad akan sekali lagi mengepalai gerakan menghadapi kerajaan dalam usaha pembangkang mencabar kuasa Perikatan Nasional. Naib Presidennya Mahfuz Omar berkata, Mahathir sudah bersetuju untuk kembali bersama Pakatan Harapan selepas pemimpin utama parti itu mengadakan pertemuan dengan mantan Perdana Menteri terbabit. Turut hadir dalam pertemuan di Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya itu, Setiausaha Agung Bersatu Marzuki Yahya. Kata Mahfuz, pertemuan tersebut berlangsung selama kira-kira 1 jam. Kami berbincang dari hati ke hati. Akhirnya, capai kata sepakat untuk semua kembali bersama antara Pakatan Harapan dan kumpulan Tun M, katanya melalui hantaran di Facebook. Ahli Parlimen pokok sena itu turut memuat naik beberapa keping gambar, antara lain menunjukkan Presiden Amanah Muhammad Sabu, Timbalan Salahuddin Ayub dan 2 naib Presiden Dr. Mujahid Yusof serta Husam Musa. Untuk rekod, Bersatu kini menghadapi krisis dalaman selepas Mahathir mendakwa bahawa Presiden parti itu, Muhyiddin Yassin, mengkhianati beliau dengan bekerjasama menubuhkan kerajaan baru bersama UMNO, PAS dan gabungan Parti Sarawak atau GPS. Mahathir turut berkata bahawa beliau selaku Ahli Parlimen Langkawi bersama 4 Ahli Parlimen lain dari Bersatu tidak menyokong Muhyiddin selaku Perdana Menteri. Kumpulan terbabit juga mendakwa Muhyiddin tidak berkata benar semasa mempersembahkan ikrar sokongan untuk mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong supaya beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Ketika Mahathir menegaskan beliau masih berjawatan pengerusi Bersatu, Muhyiddin pula mendakwa sebaliknya. Asalnya Mahathir dilihat bertindak secara berasingan daripada Pakatan Harapan yang dianggotai Amanah, PKR dan DAP. Malam tadi Pakatan Harapan mengadakan perimpunan membabitkan semua pemimpin parti komponen itu dan Mahathir tidak menghadirinya. Kata Mahfuz, mereka bersetuju untuk kembali bekerjasama bagi menghadapi UMNO dan Perikatan Nasional. Sekali lagi menyelamatkan Malaysia daripada penguasaan parti kleptokrat UMNO Barisan Nasional yang menguasai kerajaan gabungan, pengkhianat dan kleptokrat, katanya. Sementara itu, Salahuddin turut memuat naik hantaran mengenai pertemuan tersebut. Perbincangan hati ke hati, Alhamdulillah, kata sepakat dicapai untuk semua pihak bersatu sekali lagi untuk selamatkan Malaysia daripada penguasaan parti kleptokrat UMNO Barisan Nasional, tulisnya di Facebook. We have formed this government and I want Tun to endorse this government. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mahu Dr. Mahathir Mohamad menyokong kerajaan pimpinannya. Saya mahu Mahathir sokong kerajaan ini kerana ia mematuhi undang-undang, katanya selepas mempengerusikan mesyuarat kabinet pertamanya di Perdana Putra. Saya tidak mahu pilihan raya mengejut diadakan. Ia bukan masa yang sesuai. Saya berharap semua orang memberi sokongan untuk kami lakukan terbaik. Katanya beliau mendapat banyak sokongan dalam kerajaan baru pimpinannya. Seperti yang saya katakan, ia akan menjadi kabinet yang berfungsi dengan baik. Muhyiddin turut mendedahkan kandungan sepucuk surat yang dihantar kepada Mahathir di mana beliau memohon maaf kepada bekas Perdana Menteri itu jika menyinggung perasaannya. Perkara-perkara yang telah pun dilakukan menyinggung perasaan Tun, saya mohon maaf. Dalam surat itu katanya, beliau turut menyuarakan hasrat mahu menemui Mahathir, tetapi Ahli Parlimen Langkawi itu belum sedia berjumpa dengannya. Saya sedia jumpa Mahathir bila-bila masa dan di mana saja. Muhyiddin berkata, beliau turut mendoakan keluarga Mahathir dalam keadaan sihat menerusi surat yang ditulis kepadanya seminggu lalu. Ahad lalu, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi PPBM Wan Saiful Wanjan dilaporkan berkata, ketika berjumpa Muhyiddin pada Jumaat lalu, Presiden parti itu memberitahu beliau menghantar surat kepada Mahathir untuk mengadakan pertemuan. Pada 7 Mac lalu, Mahathir dilaporkan berkata, perpecahan dalam PPBM antara penyokongnya dengan Muhyiddin boleh diselesaikan dengan pemilihan parti. Muhyiddin mengesahkan PPBM sudah menerima permohonan Azmin Ali dan 10 ahli parlimen PKR untuk menyertai parti itu. Ya, permohonan mereka telah diterima Majlis Pimpinan Tertinggi PPBM untuk menyertai kami. Selain Azmin, 9 yang lain ialah Zuraidah Kamaruddin, Saifuddin Abdullah, Kamaruddin Jaafar, Mansur Osman,
Rashid Hasnon, Ali Biju, Willy Mongin dan Jonathan Yassin. Difahamkan seorang lagi ahli parlimen, Santara Kumar, akan menjadi ahli bersekutu PPBM. Muhyiddin berkata, semua anggota kabinet wajib mengisytiharkan harta mereka seperti Kerajaan Pakatan Harapan terdahulu. Katanya, borang akan diedarkan dan ia perlu diserah kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam masa sebulan. Saya ingatkan semua menteri tentang komitmen kita untuk bantras rasuah. Kita akan serah kertas aku janji untuk komitmen pimpinan dalam kerajaan bagi tentukan integriti kerajaan pada tahap paling tinggi.